seumur hidup. Kan? Sebab pasal apa digalakkan untuk berumrah dalam Ramadan ni? Kerana Nabi SAW ada menyebutkan sesiapa yang melakukan umrah dalam bulan Ramadan tu'dilul hajj, maka pahalanya sama seumpama dia mengerjakan haji. Pahala dia sama seumpama dia mengerjakan haji. Tapi kalau pergi haji betul-betul itu lagi banyak pahala lah, kerana banyak amalan-amalan yang kena buat. Tapi dia dapat macam ni lah tuan-tuan. Kalau nak faham sekali, tuan-tuan kata kalau lagu tu kita tak payah pergi haji dah lah. Sebab lah ni pun tabuh haji nak tunggu berapa teratus tahun nak boleh pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang saya muliakan Tuan Imam Utama Ustaz Luqman, seterusnya barisan para pegawai, imam-imam, dan juga seterusnya yang diraikan tuan-tuan muslimin dan muslimat, para tetamu Allah, pengunjung setia rumah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu yang kritikal pada waktu ini, yang sebahagian daripada kita mungkin ada yang tertewas kerana kita melayani kehendak badan kita yang kurang makan dan rasa letih. Tetapi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu semua dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu dan juga datang dalam keadaan berpanah-panah mai ke masjid untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kerana Allah taala masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk dapat kita memenuhi keperluan hajat iman kita itu. Tak kala nafsu kita ditewaskan dengan berpuasa, maka ada suatu kekuatan untuk kita melakukan ketaatan. Maka inilah salah satu daripada bentuk hikmah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam ibadah puasa ini. Suatu yang kalau kita lihat tuan-tuan, yang mustahil sebelum daripada Ramadan ini dapat kita berikan keutamaan khususnya dalam ibadah. Tapi dalam bulan Ramadan, dalam keadaan keletihan tidak makan, tapi kita ada kekuatan untuk datang masjid, kemudian malamnya kita dapat bertarawih, kemudian ada lagi di kalangan kita yang berusaha mengkhatamkan Quran, dan dapat pula kita duduk dalam majlis ilmu. Inilah suatu keistimewaan dan kekuatan yang luar biasa yang Allah Ta'ala takdirkan khusus bagi orang yang berpuasa dalam keadaan mengharapkan redha Allah. Memang beza tuan-tuan, antara orang yang berpuasa mengharapkan redha Allah dengan orang yang berpuasa hanya sekadar berpuasa, lapar dan dahaga. Kalau orang yang berpuasa lapar dan dahaga, mungkin dia tak terliok untuk datang beribadah dalam rumah Allah Ta'ala ni. Mungkin dia terliok untuk nak pergi tengok lauk-lauk pauk saja sekali, lepas asak sekali, itu yang terliok. Dah terfikir-fikir dah nak buat apa, nak beli apa sekali. Tapi kalau orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dah terfikir dengan secara logiknya, aku berpuasa sekali nak buka puasa macam biasa, makan pun tak banyak.
Jadi kita tak nampak dah fokus kita nak cari makan ataupun nak berlebih-lebih dalam persiapan juadah berbuka puasa. Dan kita lebih khusus untuk nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada tanda-tanda yang ada pada kita. Jadi bersyukurlah tuan-tuan kerana kita termasuk di kalangan orang yang ada tanda-tanda itu. Yang boleh duduk dalam majlis ilmu, yang boleh memberi kelapangan masa kepada kita untuk beribadah, maka itu tanda-tanda mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala telah masukkan kita di kalangan orang yang beroleh keampunan dan beroleh kebaikan daripada Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita ini, insya-Allah. Tuan-tuan sedang dirahmati Allah sekalian, untuk perjumpaan tazkirah kita pada kali ini, saya diminta untuk menghuraikan sedikit berkenaan dengan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat ketika kita berpuasa. Sebelum saya nak cerita tentang amalan-amalan sunat yang kita patut buat, patut ada dalam kerangka harian kita berpuasa, pertama sekali kita nak faham dulu antara istilah sunnah dan sunat. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada orang kata sunnah tu sunat, sunat tu sunnah. Sebenarnya dia ada perbezaan dari segi istilah. Sebut pun salah dah, ada perbezaan. Tentu dia ada sesuatu yang khusus. Baik, pertama kita nak faham apa dia sunnah. Sunnah tu apa dia? Sunnah itu adalah berasal daripada kalimah sannah, iaitu perjalanan. Man sanna sunnatan, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menjalani cara hidup yang baik, siapa yang menjalani perjalanan hidup dengan perjalanan yang baik, itu kalimah sunnah itu. Dan sunnah ini merujuk kepada cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lakukan dasarkan kepada apa yang Allah Taala perintahkan, dan kehidupan Nabi ini adalah jemaah ataupun terjemahan daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi untuk diamalkan. Maka sebab itu kata para ulama, antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, apa juga hukum diputuskan Nabi SAW adalah apa yang difahami baginda terhadap Al-Quran. Jadi apapun yang Nabi SAW buat dalam kehidupan dia adalah sesuatu yang bertitik tolak daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala iktiraf perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Salah satu daripada ayat Quran, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata Nabi SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, atau kama qala. Yang mana Nabi SAW ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat itu sebenarnya tuan-tuan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tak mengatakan sesuatu, dia tak suruh, dia tak buat, dia tak lakukan sesuatu itu melainkan apa yang Allah Taala perintahkan, melainkan apa yang Allah Taala wahyukan kepada Nabi. Ini merujuk kepada kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apapun yang Nabi buat itu semuanya berlandaskan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sunnah. Merujuk kepada perkataan sunnah, yang kelakuan ataupun cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pula mengatakan, jika tiada sunnah, maka tiada seorang pun akan faham Al-Quran. Kalau tak ada lah cara hidup yang Nabi SAW tunjukkan dalam kehidupan baginda, nescaya kita takkan faham apakah maksud Al-Quran. Jadi maknanya sunnah ni adalah salah satu daripada perkara yang cukup penting untuk kita nak memahami apakah makna-makna dan maksud Al-Quran itu dalam kehidupan. Sebab tu bila ditanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak, akhlak ni apa dia tuan-tuan? Akhlak ni selalunya kita gunakan ungkapan tu merujuk kepada kelakuan, dan maksud akhlak ni lebih luas, iaitu cara hidup.
kelakuan ataupun tingkah laku Nabi SAW harian tu macam mana. Ada orang bertanya, para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah yang duduk dekat dengan Nabi, yang selalu tengok Nabi, yang selalu bermesra dengan Nabi. Mereka tanya kepada Siti Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Maka Siti Aisyah kata, kana khuluqul Al-Quran. Adalah akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Itu merujuk kepada perkataan sunnah, perkataan sunnah ataupun cara hidup Nabi SAW merujuk kepada amalan-amalan kehidupan Nabi berlandaskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kata para ulama, bila dikaitkan dengan sunnah Nabi ini bukan hanya kepada apa yang Nabi buat sahaja, tetapi juga apa yang Nabi SAW perakukan tentang kelakuan para sahabat. Jadi orang yang duduk sekitar Nabi juga termasuk dalam cara hidup Nabi. Orang, para sahabat, sama ada siapa saja yang hidup, yang berjumpa dengan Nabi, yang dikategorikan mereka itu sebagai sahabat. Jadi sahabat ni orang yang berjumpa dan bertemu dengan Nabi SAW. Ada juga orang yang hidup dengan zaman Nabi tapi mereka tak jumpa Nabi. Itu sebagai tabi'in saja. Baca Aus Al-Qarni, tuan-tuan, kan kita bisa dengar dia, yang mana Nabi pun SAW telah wasiatkan ataupun bagi nasihat kepada sahabat-sahabat siapa yang berjumpa dengan Aus Al-Qarni. Sebab ada ketika Aus Al-Qarni nak jumpa Nabi tapi Nabi tak ada, hanya jumpa isteri Nabi SAW saja. Kemudian dia ada urusan, dia terpaksa balik dan akhirnya dia tak berjumpa dengan Nabi. Dan pesanan Siti Aisyah yang kata ada seorang lelaki mai nak jumpa Nabi, Nabi kenal dia ni Aus Al-Qarni, kerana Allah Subhanahu wa taala maklumkan kepada Nabi tentang kemuliaan dia. Maka Nabi SAW pesan kepada para sahabat, siapa yang jumpa dia ni, mintalah suruh dia berdoa. Jadi para sahabat yang mana selepas kewafatan Nabi barulah mereka jumpa Aus Al-Qarni ni, dan mereka laksanakan apa Nabi pesan, suruh Aus Al-Qarni doa. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun Umar ni seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, tapi atas dasar keberkatan yang Nabi SAW suruh, siapa yang jumpa dia suruh dia doa, maka mereka pun jumpa Aus Al-Qarni, minta suruh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang kita nak cerita ni, Aus Al-Qarni ni hidup zaman Nabi tapi dia tak berjumpa dengan Nabi SAW, maka dia tak digelar sebagai seorang sahabat. Dia gelar sebagai tabi'in sahaja. So maknanya, kalau kita mengkaji dalam bab berkenaan dengan sunnah ataupun hadis-hadis Nabi SAW, yang dikatakan sunnah itu ialah sesuatu yang Nabi buat dan apa yang Nabi perakukan kepada para sahabat juga adalah dikira sebagai sunnah-sunnah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman untuk kita melakukan amalan ataupun rujukan kepada mereka. Itu berkenaan dengan sunnah. Baik, manakala ahli fiqh pula, ni ahli fiqh pula. Ahli fiqh pula dia menumpukan hukum perbuatan manusia hingga menjadikan antara hukum taklifi, maknanya sesuatu yang Nabi buat, sahabat-sahabat buat, mereka melihat dari sudut apakah nilai dia. Sebab tu hukum taklif ini ialah satu perkara yang dipertanggungjawabkan, sama ada dia tu wajib, sunat, haram, makruh ataupun harus, berdasarkan kepada dalil-dalil umum ataupun khusus yang ada di dalam Al-Quran. Jadi para ulama fiqh pula dia merujuk kepada contoh cara hidup Nabi SAW tu, melihat kepada bagaimana arahan Nabi. Adakah arahan dan perbuatan itu bersekali, ataupun hanya dalam bentuk arahan, ataupun hanya dalam bentuk tindakan yang Nabi SAW diam dan sebagainya. Maka perkara itu dinilai dan diberi nilai sama ada wajib, sunat, harus ataupun haram oleh ulama-ulama fiqh berdasarkan kepada keumuman dalil dalam bentuk nas, hadis ataupun Al-Quran, dan merujuk kepada perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham sikit dari segi istilahnya. Sekali baru kita cerita tentang apa dia amalan-amalan yang dikatakan sunat ni. Sebab juga ada juga amalan sunat yang bukan Nabi buat.
Ada yang amalan sunat yang Nabi buat, iaitu sunnah. Yang Nabi buat tu sunnah, yang Nabi tak buat tapi dia ada sandaran-sandaran nas, dia termasuk dalam rangkuman yang disebut sebagai amalan sunat. Amalan yang digalakkan, Nabi tak buat tapi Nabi galakkan untuk kita buat. Baik, jadi kita faham tuan-tuan, ada perbezaan istilah sunnah dan perkataan sunat. Sunat itu merujuk kepada hukum. Hukum. Dan sebab itu tuan-tuan, untuk membezakan sunnah dengan sunat, kalau dalam istilah hukum fiqh disebut sebagai mandub ataupun disebut juga sebagai sesuatu yang digalakkan, sesuatu yang digalakkan, mandub ataupun secara tatawwu'. Tatawwu' ni makna secara sukarela. Mandub ialah sesuatu yang digalakkan untuk kita buat. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak dapat apa. Itu mandub, sesuatu yang digalakkan untuk kita lakukan. Jadi itu istilah sunat, sesuatu yang kita digalakkan buat. Baik, apa dia punya kelebihan sunat ni? Apa kepentingan amalan-amalan sunat ni tuan-tuan? Amalan sunat ni adalah sesuatu yang digalakkan untuk kita buat kerana manfaatnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, penjagaan Allah Taala di dunia dan juga mendapat ganjaran di akhirat. Jadi beza dengan amalan-amalan yang dikatakan kategori wajib. Wajib tu memang Allah Taala perintah. Allah Taala perintah ni nak menentukan sama ada taat ataupun tidak seseorang itu. Itu dari sudut hukum wajib tu ataupun fardu. Manakala hukum sunat ni pula adalah sesuatu yang menghasilkan kepada kita keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaan Allah Taala di dunia serta mendapat ganjaran yang besar di akhirat. Itu amalan sunat. Manakala makruh, sesuatu yang Allah Taala murka, walaupun harus, walaupun boleh buat tapi Allah Taala tak suka. Benda makruh. Benda harus ni tak ada nilai apa. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia mengikut kepada kepentingan kita, keperluan kita. Sama ada kita nak buat atas dasar keperluan hidup kita, maka boleh benda tu, dan dia tak ada tertakluk dengan hukum haram ataupun apa-apa. Makna benda tu semuanya dibolehkan. Sebab itu dalam kaedah hukum fiqh, sesuatu yang tidak ada pengkhususan hukum yang mengatakan haram ataupun apa-apa yang berkaitan dengan hukum yang wajib kepada kita, sama ada kita kena buat ataupun tinggal, maka hukumnya adalah harus. Jadi kalau tak ada apa-apa dalam Quran ataupun hadis tentang sesuatu perkara, tak ada sesuatu nas yang zahir mengatakan benda tu kena buat ataupun benda tu kena tinggal, maka hukumnya adalah harus, apapun. Jadi sebab itu keluasan Islam tu luas. Jangan kita sempitkan sesuatu yang telah dirahmatkan oleh Allah Ta'ala tentang keluasan keharusan apapun nak buat, selagi mana tidak ada satu nas yang mengatakan tak boleh ataupun haram ataupun wajib kena buat, maka benda itu adalah dikira sebagai harus. Itu dia. Jadi jangan kita sempitkan sesuatu yang Allah Ta'ala beri keluasan, dia akan menyusahkan kita nanti. Baik, kalau kita melihat kepada kepentingan Ramadan ni tuan-tuan, banyaklah kalau nak cerita tentang amalan-amalan sunat dalam kehidupan harian kita. Cuma kita nak fokus sekarang ni kepada kelebihan Ramadan, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Ini kelebihan yang Allah Taala beri dengan rahmat Allah Taala. Okey, kalau kita senaraikan tuan-tuan, ada 10 amalan sunat untuk kita lakukan. Ni kalau boleh dalam 10 perkara ni kita cuba fokus buat. Walaupun banyak sebenarnya, saya cuba ambil yang terpenting saja. Amalan-amalan yang memang ada sandaran-sandaran hadis-hadis yang Nabi SAW suruh kita lakukan. Ada yang Nabi suruh dan ada yang memang menjadi amalan sunnah yang Nabi SAW lakukan. Ada 10 perkara. Yang pertama, yang sangat-sangat dituntut kepada kita ialah menghidupkan malam-malam kita dengan solat. Dengan solat, khususnya solat tarawih. Itu yang digalakkan untuk kita lakukan. Walaupun dari segi
pengkajian tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi sunnahnya, kan, ada yang Nabi buat secara berjamaah tapi tak semua dalam bulan Ramadan. Kenapa? Bila ditanya, sebab Nabi takut benda ni menjadi wajib. Sedangkan dia itu adalah amalan sunat sahaja. Tu kata sunat tadi ni, amalan sunnah yang dikategorikan sebagai sunat tapi bagi kita digalakkan sepanjang malam setiap Ramadan. Dan ada sunat ini dari sudut macam mana? Adakah disunatkan kita buat secara sendiri-sendiri ataupun kita digalakkan untuk berjamaah? Ini kita tengok pula bagaimana kita nak faham dia punya galakkan Nabi SAW. Kalau perbuatan Nabi sembahyang tarawih ini, sunnahnya Nabi sembahyang hanya beberapa malam saja Nabi sembahyang berjemaah. Lain daripada Nabi buat secara seorang diri di rumah. Lepas sembahyang Isyak, Nabi balik sembahyang dalam bilik rumah dia. Nabi tak buat di luar. Cuma para sahabat lepas masa zaman Nabi mereka buatlah, ada yang buat seorang-seorang, ada yang 2-3 orang buat berjemaah. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu barulah dikumpulkan untuk buat berjemaah dengan satu imam. Kemudian disarankan untuk dibacakan Al-Quran di dalam solat tersebut, untuk mengambil iktibar daripada galakan Nabi untuk baca Quran dan solat, menghidupkan malam dengan solat. Itu amalan sunnah. Ada amalan yang Nabi buat dan ada amalan yang sahabat buat. Dan dua-dua ini dijadikan satu amalan yang digalakkan untuk kita lakukan. Okey, so maknanya persoalan sekarang, kalau kita nak pegang pada satu sandaran, adakah sembahyang tarawih ini digalakkan berjamaah ataupun sembahyang seorang diri? Kalau tengok secara logiknya pun, Nabi SAW menggalakkan kita buat sesuatu itu dalam keadaan berjemaah. Pada setiap jemaah itu gandaan pahala itu digandakan. Itu secara umum nas sandaran yang kita nak katakan tentang amalan yang kalau kita buat secara berjemaah itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu hadis tuan-tuan tentang galakan menghidupkan secara berjemaah ni. Walaupun tak disebut sebagai sembahyang tarawih, tetapi para ulama mengambil iktibar kenyataan Nabi SAW ini adalah merujuk kepada sembahyang tarawih, iaitu menghidupkan malam dengan sembahyang sunat. Suatu hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Imam An-Nasa'i, disebutkan kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamal lailah. Ini satu hadis yang semakin dimasyhurkan. Kalau kita tengok orang dah mula viralkan hadis ni. Saya ulang balik hadis ni, kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamal lailah. Sesiapa yang mendirikan solat, man qama ni umum, siapa yang mendirikan merujuk kepada mendirikan solat. Siapa yang mendirikan solat ma'al imam, beserta dengan imam, hatta yang sarifa, hinggalah imam itu habis. Maksudnya kalau sekiranya di suatu tempat itu kita buat sembahyang, tak kira lah 8 ke 20 ke, sehingga habis, mula daripada pada rakaat pertama sampai habis, maksudnya sampai witir. Siapa yang menghidupkan malam itu sampai witir, mafhum daripada hadis ni, kataballahu lahu qiyamal lailah, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya, bagi orang yang mendirikan solat secara berjamaah tadi, qiyamal lailah, sebagai menghidupkan malam itu sepenuhnya. Lailah ni satu malam. Seumpama dia menghidupkan malam itu satu malam. Jadi kalau kita faham hadis ni, kita sembahyang, kalau kata mai daripada rakaat pertama, kalau sembahyang ni di sini buat 20 rakaat sampailah habis witir, maka akan dikategorikan kita itu telah menghidupkan sepanjang malam. Walaupun kita buat habis pukul 11.30 ataupun pukul 11, tapi dikira, ditulis oleh malaikat kita ni telah menghidupkan malam itu sepanjangnya sampai subuh. Itu yang dirujuk, yang disebutkan oleh para ulama tentang kelebihan untuk kita berqiyamul lail. So kalau sebelum ni tuan-tuan mungkin kadang-kadang kita nak buat 8 kan, tak apalah 8, carilah tempat yang buat 8, dan kalau di situ buat sampai habis witir, maka kita buatlah sampai habis witir, barulah insya-Allah
Kalau kita faham hadis ni, barulah kita dapat ditulis sebagai orang yang menghidupkan sepanjang malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini merujuk kepada galakkan untuk kita sembahyang tarawih itu secara berjamaah, satu. Yang keduanya, kita mula sampai habis bersama dengan imam. Itu yang dituntut kepada kita, insya-Allah. Itu yang pertama, itu sunat yang pertama yang kalau boleh kita amalkanlah. Kalau sebelum ni mungkin kita berhenti sekat-sekat. Jadi kalau malam ni kita dah baca hadis ni, mudah-mudahan dapat kita beramal untuk kita habis sampai sembahyang witir. Walaupun nak balik sembahyang tahajud ke di rumah ke, ada aturan dia yang mungkin tuan-tuan dah faham macam mana kita nak buat, sama ada kita nak ulang ataupun tidak, itu atas khilaf ulama. Tapi kalau ikut daripada satu hadis, Nabi kata tak berlaku dalam satu malam witir 2 kali. Jadi kita buat sekali pun tak apa, secara berjemaah malam saya kita sembahyang tahajud saja, insya-Allah. Jadi keseluruhan malam itu dikira sebagai qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disunatkan untuk menyegerakan berbuka. Kita disunatkan untuk bersegera berbuka. Sebagaimana Nabi SAW menyarankan kepada kita. Ini termasuk dalam sunnah juga. Sebab Nabi sendiri buat. Bukan Nabi suruh saja, tapi Nabi buat. Sunat yang sunnah. Iaitu Nabi kata, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalut al-fitra. Seseorang manusia itu akan berada dalam kebaikan, sentiasa akan berada dalam kebaikan selama mana dia menyegerakan berbuka. Ini satu hadis yang Nabi merujuk kepada kepentingan untuk kita segera berbuka puasa. Nak segera tu macam mana? Nak segera tu di awal waktu lah. Di awal waktu. Dan kadang-kadang kita duk faham segera tu bunyi azannya bukan makan terus. Itu segeralah, itu nampak betul segera. Tapi termasuk dalam kategori segera ni maknanya sebelum masuk waktu tu kita dah standby dengan makanan. Walaupun mungkinlah lepas tu kita terlewat sikit makan kan. Tapi dalam tempoh kita masuk awal waktu tu kita dah bersedia dengan makanan. Itu yang dikatakan bersegera tu. Bukanlah kita ni dah masuk waktu, kita baru dah 5 minit baru duduk nak cari makan, benda-benda makan kita tak siap lagi. Itu kira melambat-lambatkan. Tapi termasuk dalam kategori segera ni ialah kita menyiapkan makanan yang kita nak makan pada awal waktu ketika sebelum masuk waktu, dan bila masuk waktu kita mula dengan menjamah makanan. Dan seringan-ringan ataupun orang kata apa, sekecil-kecil sunnah yang dapat kita amalkan ialah dengan meminum air terlebih dahulu. Minum air pun dah memadai dah dapat dah sunnah menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan, antara amalan sunat juga untuk Ramadan ini ialah makan sahur dan kita lewatkannya. Makan sahur dan lewatkan sahur itu. Lewatkan sahur ni maksudnya setengah jam ataupun 15 minit sebelum imsak, sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kepentingan sahur ini, Nabi kata apa? Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Tasahharu, maka hendaklah kamu bersahur, makan sahur. Fa inna fi suhur, kerana sesungguhnya pada waktu sahur ataupun bersahur itu barakah, adanya keberkatan. Dan kalau kata kita nak makan apa yang terbaik waktu sahur ni, ulama pun tengok pada amalan Nabi SAW apa yang selalu Nabi makan ketika nak bersahur. Bersahur yang terbaik ialah dengan kurma. Itu yang terbaiknya tuan-tuan. Kalau kita tak lalu makan apa pun, cubalah usaha untuk makan buah kurma. Paling kurang sebiji. Sebiji. Dan amalkan dalam bentuk ganjil. Kalau kita makan 2, bagi lengkap 3. Kalau kita dah termakan 4, bagi jadi 5. Itu dah terpulang. Yang penting dalam bilangan ganjil yang ada keberkatan dia. Itu amalan yang Nabi galakkan kepada kita dan dibuat oleh Nabi SAW. Jadi sunat yang sunnah. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan, yang keempat. Yang tasawuf yang ketiga, yang keempatnya adalah disunatkan untuk kita beriktikaf di masjid.
Di masjid, bukan di surau yang tidak dikategorikan masjid, di masjid. Kenapa? Karena Nabi sendiri menggalakkan untuk kita melakukan. Dan amalan sunnah Nabi SAW, Nabi akan banyak beriktikaf pada 10 yang terakhir. 10 yang terakhir, sehingga kan ada hadis yang mengatakan Nabi ikat kain, sebagaimana Siti Aisyah meriwayatkan hadis ini, yang mana dia tengok perbuatan Nabi SAW pada 10 yang terakhir, Nabi ikat kain. Maknanya Nabi tak melayani isterinya dah 10 yang terakhir ni, tapi Nabi banyak duduk di dalam masjid, beriktikaf dan salat serta membaca Al-Quran. Itu amalan Nabi SAW. Jadi kalau boleh dalam sehari ambillah peluang untuk kita iktikaf. Macam tuan-tuan duduk dalam waktu zuhur ni, alhamdulillah. Cuma mungkin membezakan kita dikira iktikaf ataupun tidak ialah pada niat. Jadi kalau tuan-tuan duduk daripada tadi tak niat, rugilah. Jadi kita dah habaq ni, niat segera. Mudah-mudahan masa yang baik balance ni kita dikira sebagai orang yang beriktikaf. Ataupun kalau mungkin waktu lain tuan-tuan tak main, waktu tarawih nanti, sembahyang masuk masjidnya kita niat iktikaf, maka insya-Allah dapatlah pahala sunat yang digalakkan untuk kita amalkan. Iaitu dia termasuk bukan sunat tapi juga sunnah, dua dalam satu. Kemudian yang kelimanya tuan-tuan, sunat yang kelimanya dalam bulan Ramadan ni ialah disunatkan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ada juga hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan membaca Quran ni, yang mana dalam bulan Ramadan ni Nabi menyemak bacaannya dengan Jibril alaihissalam. Dan tahun-tahun sebelum kewafatan Nabi, Nabi akan baca 2 kali dalam sebulan tu. Maknanya 2 kali khatam dalam sebulan tu bersama dengan Jibril alaihissalam. Maka para sahabat, kalau kita tengok daripada amalan-amalan salafus soleh, Imam Mujahid dan ramai lagi ulama-ulama tabi'in, bila mana mereka merujuk kepada para sahabat, amalan para sahabat, amalan yang banyak dilakukan oleh para sahabat dalam bulan Ramadan ni ialah mereka banyak khatam Quran. Sehingga kan ada yang satu malam 1 kali khatam semua 30 juzuk tu tuan-tuan. Ada yang 2 kali khatam. Kalau Imam Syafi'i sendiri 2 kali khatam. Satu Ramadan dia khatam 60 kali. Maknanya satu malam 2 kali, satu hari itu 2 kali. Sehari sekali siang, sekali malam. Subhanallah. Hak yang ni tuan-tuan jangan ukur dengan daya kita lah. Kalau kita ni jenis orang tak hafal Quran, memang lambat lah. Kalau orang yang dah memang melazimkan bacaan itu, dan sambil berjalan pun dia baca, dalam apa keadaan pun dia baca, sat dia. Kalau betul-betul dah kita lancak ni tuan-tuan, 15 minit untuk 1 juzuk boleh dapat, tu kira tera kita. Tapi kalau orang yang dah melazimi, kalau Imam Syafi'i ni daripada umur 7 tahun pun dah hafal dah, tak mustahil untuk 1 kali dia baca boleh 10-20 juzuk, dengan masa kadar sejam ataupun 2 jam. Itu biasa bagi orang yang dah jadikan amalan itu amalan yang ada pada bibir mulutnya. Itu. Sebab tu tuan-tuan jangan orang kata apa rasa heran lah. Kadang-kadang ada bila sebut kata boleh khatam satu malam 2 kali, mereka heran. Heran tu pasal ukur dengan cara kita. Kita hak baca pun tergagap-gagap. Boleh kalau tadarus ni kadang-kadang patutnya habis sejam, pergi sampai 3 jam. Kena seorang laju main, seorang ni merangkak-angkak, jadi lambat habis. Itu kalau kita kira dengan daya bacaan kita. Beza dengan orang-orang yang dah jadikan Al-Quran itu sebagai amalan rutin harian dia. Baik, itu satu sunnah lagi untuk kita amalkan ataupun sunat yang kita lakukan, iaitu membaca Al-Quran. Kemudian ada orang tanya tuan-tuan, nak baca Quran ni waktu bila bagus? Siang ke malam? Siang ke malam? Mana-mana pun tak apa. Tapi yang afdalnya ialah berqiyamul lail dengan membaca Quran. Waktu tengah malam, kerana ada waktu itu disaksikan oleh sekalian para malaikat. Kalau siang ni kita baca, pahala tu tak kurang. Satu huruf 10 kebajikan Allah Ta'ala bagi. Kalau bulan Ramadan ni digandakan dengan 70 kali ganda. Tapi waktu yang disaksikan oleh para malaikat ialah pada waktu tengah malam.
Waktu orang lain tidur, kita baca Quran, waktu itu akan disaksikan oleh sekalian para malaikat atas daya usaha kita menghidupkan malam kita dengan membaca Al-Quran. Dan terlebih baik kalau kita boleh baca Quran tu dalam solat. Dalam solat tu tuan-tuan, macam contoh tu imam tak Quran depan ni, kita buat di rumah kita. Buat di rumah kita. Kan? Sambil buat, tak payahlah buka lampu besar-besar kan, tuan-tuan boleh reka lah nanti buh lampu, lampu atas meja tu ke, kan, letak bagi fokus kepada Quran tu, insya-Allah kita boleh baca dan kita boleh semayang lagi khusyuk dengan kita buat sendiri. Lepas had tarawih kita buat tengah malam pula untuk kita ambil kelebihan baca Al-Quran dalam solat. Sebab amalan sunnah Nabi, tadi kita cerita sunat kan, amalan sunnah Nabi bertahajud dengan membaca ayat Quran. Antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia masih lagi umur belasan tahun, kan, Nabi ni bapa saudara dia banyak duduk dengan Nabi. Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas. Dan ada ketika dia ikut Nabi SAW sembahyang tahajud bersama dengan Nabi. Ini termaktub dalam Syama'il Muhammadiyah. Kalau tuan-tuan tengok tentang ciri-ciri sifat sembahyang malam Nabi, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah menjadi imam kepada Nabi sembahyang tarawih, sembahyang tahajud Nabi. Dan pada rakaat pertama Nabi sembahyang dengan baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah semuanya. Lepas tu Abdullah bin Abbas kata waktu rokok macam mana Nabi baca panjang, macam tu rokok begitu juga Nabi rokok panjangnya, seumpama panjang Nabi baca surah Al-Baqarah itu. Itu bentuk mayang malam Nabi SAW. Jadi kalau kita nak ambil satu lagi sunnah dan sunat yang digalakkan pada kita baca Quran, bacalah Al-Quran itu di dalam solat. Bagi orang yang hafal, alhamdulillah, itu satu kelebihan. Kalau kita yang belum lagi hafal Quran, bolehlah kita guna kaedah moden hari ini, melihat daripada mushaf, kan, dengan Quran di depan kita, untuk kita ambil satu lagi amalan sunnah yang Nabi SAW galakkan untuk kita buat. Baik, kemudian yang keenam, disunatkan juga kita ini dalam bulan Ramadan ini memperbanyakkan sedekah. Itu amalan yang ada juga sandaran hadis Nabi SAW, yang mana Siti Aisyah menyatakan sedekahnya Nabi SAW bulan Ramadan ni umpama rihul mursalah, angin yang berhembusan. Tambah pula bila mana malaikat Jibril datang bertalaki dengan Nabi malam tu, siangnya Nabi lagi bersedekah. Maknanya Nabi seronok bila malaikat Jibril mai. Seumpama Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada Nabi, maka atas dasar syukur tu Nabi akan lebih banyak bersedekah. Ini kelebihan. Jadi bulan Ramadan ni bulan rahmat, Allah Ta'ala beri kepada kita kurniaan banyak. Tanda syukur, tanda seronok kita dengan bulan Ramadan ni ialah kita memperbanyakkan sedekah. Itu sunnah Nabi SAW yang disunatkan kepada kita untuk kita buat. Baik, kemudian yang ketujuh, sunat yang ketujuh yang kita galakkan untuk kita buat dalam bulan Ramadan ni juga ialah memperbanyakkan doa. Kat mana dalilnya tuan-tuan? Kita boleh rujuk dalam Quran surah Al-Baqarah, ayat yang digabungkan dengan cerita Ramadan dan juga cerita bulan Al-Quran tu. Kalau kita tengok belah kiri surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, di atas tu Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tu cerita tentang hukum dalil kewajipan puasa. Lepas tu Allah Ta'ala cerita pula tentang orang yang uzur, orang yang sakit, macam mana bolehkah tidak dia kena kifarat, macam mana Allah Ta'ala cerita ayat selepas tu, teknikal puasa. Lepas tu Allah Ta'ala cerita pula tentang syahrul Ramadan alladhi unzila fihul Quran. Kelebihan Ramadan ni pasal apa? Kerana adanya Quran. Kemudian selepas daripada ayat itu Allah Ta'ala sebut pula wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i iza da'an. Itu dikaitkan dengan kelebihan bulan itu juga, kata para ulama tafsir. Maknanya ada orang kata apa, hubungan, ada hubungan satu ayat ke satu ayat. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak katakan kepada kita, nak mafhumkan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan dengan diturunkan pula Al-Quran. Di samping pada penurunan Al-Quran tu pula Allah Ta'ala sediakan satu malam disebut sebagai Lailatul Qadar. Maka pada malam-malam Ramadan itu adalah malam-malam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala galakkan untuk kita banyak berdoa kepada Dia.
Dengan dalil yang ada kaitan dalam kalau kita secara tahlili itu, ayat yang berkaitan antara satu ayat dengan satu ayat. Sebab selepas ayat tu pula Allah Ta'ala kaitkan uhilla lakum lailatas siyam, masih lagi cerita puasa. Makna rangkuman cerita puasa di celah-celah tu dikaitkan dengan doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka sebab itu ulama mengatakan antara amalan yang digalakkan juga untuk kita beramal dalam bulan Ramadan selain baca Quran ialah banyak kita berdoa. Doa-doa yang mana menjurus kepada keampunan, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurang berdoa, kita bacalah doa yang Nabi SAW suruh kita jadikan dia tu sebagai amalan zikir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu disebut sebagai sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Kalau tuan-tuan nak dapat ni, tuan-tuan lah ni mudah lah. Buka handset tu, cari dalam Google, tulis atas tu penghulu istighfar. Sekali dia keluar lah, mereka dah buat dah macam template tu, hafal kan? Kalau nak tengok pada dalam kitab, boleh tuan-tuan cari dalam maksurat, himpunan doa-doa yang Nabi SAW wasiatkan kepada umat berkenaan dengan amalan-amalan yang patut kita baca. So maknanya salah satu daripada amalan yang dituntut untuk kita berdoa ialah dengan doa istighfar ini. Dan waktu bila yang terbaik, tuan-tuan? Kalau kita tanya waktu bila yang terbaik, waktu setiap waktu lah. Tapi ada satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala galakkan kita berdoa khususnya untuk minta ampun. Wabil ashar yastaghfirun. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17 kalau tak silap, tuan-tuan tengok. Bermula dengan zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. 2 ayat 3 ayat selepas itu Allah Ta'ala sebut tentang ciri-ciri ahli syurga, iaitu as-sabirun wal qani wal as-sabirin was sadiqin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar wal mustaghfirin bil ashar, iaitu orang yang memohon keampunan kepada Allah pada waktu sahur. Pada waktu sahur, iaitu waktu kita nak bersahur tu lah, 10 ataupun setengah jam sebelum subuh. Itu adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran tentang kelebihan untuk kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga sandaran yang menyatakan waktu untuk kita aula dan mustajab untuk kita berdoa ialah sebelum sejurus nak buka puasa. Tapi waktu yang ada dalam Quran tu yang patut kita ambil keutamaan. Jadi maknanya kalau boleh kita makan sahur tu, tuan-tuan, selain daripada kita makan, kita perbanyakkan istighfar. Dan doa yang terbaik sayyidul istighfar tadi ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai habis. Itu satu yang Nabi galakkan untuk kita buat, sunat dan adanya sunnah. Sunnah yang Nabi SAW galakkan. Baik, kemudian yang ke-8, yang ni kalau ada duit, iaitu berumrah dalam bulan Ramadan. Kalau ada duit lah. Kalau tak dapat, kita berazam sekali seumur hidup. Sebab pasal apa digalakkan untuk berumrah dalam Ramadan ni? Kerana Nabi SAW ada menyebutkan sesiapa yang melakukan umrah dalam bulan Ramadan tu'dilul hajj, maka pahalanya sama seumpama dia mengerjakan haji. Pahala dia sama seumpama dia mengerjakan haji. Tapi kalau pergi haji betul-betul itu lagi banyak pahala lah, kerana banyak amalan-amalan yang kena buat. Tapi dia dapat macam ni lah, tuan-tuan. Kalau nak faham sekali, tuan-tuan kata kalau lagu tu kita tak payah pergi haji dah lah. Sebab lah ni pun tabuh haji nak tunggu berapa teratus tahun nak boleh pergi. Yang ni kita pakat pergi Ramadan dapat pahala haji. Tak, yang ni pahala tak sama dengan kita buat haji. Kefarduan haji tu tetap kena buat. Cuma nak sebut tentang pahala ni, dia lebih kurang macam ni lah. Kita beli kereta Proton Saga. Satu kereta yang full aksesori, dan satu kereta ni hanya boleh berjalan ya. Radio tak ada, aircon tak ada, apa tak ada. Tapi kedua-dua kereta ni tetap orang panggil kereta. Satu kereta yang penuh aksesori, maknanya dia ada nikmat lah. Satu lagi kereta yang hanya boleh berjalan, tapi kita naik
tak selesa, aircon tak ada, radio tak ada, hanya boleh berjalan. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni kalau kata kita buat umrah dalam bulan Ramadan, dia kata pahala haji yang tidak ada aksesori. Kira dapat macam buat haji jugalah. Tapi kalau kita buat haji dengan pakejnya, melontarnya, wukufnya, tu setiap perbuatan perjalanan kita dikira pahala yang banyak. Jadi full aksesori. Itu kelebihannya tuan-tuan. So kalau sekiranya kita buat umrah dalam bulan Ramadan, dia dapat pahala haji. Baik, mana dia punya sandaran ni tuan-tuan? Ada satu ketika di musim Nabi SAW nak buat haji yang terakhir, Hajjatul Wida', tahun yang ke-10 Hijrah. Nabi nak buat haji yang terakhir. Nabi ajaklah penduduk-penduduk Madinah, siapa yang berkelapangan untuk pergi buat haji bersama dengan Nabi SAW, sebab hanya haji itu adalah haji yang terakhir bagi Nabi, yang disebut sebagai Hajjatul Wida'. Maka adalah seorang hamba Allah ni tuan-tuan, isteri kepada seorang sahabat, saya tak ingat nama dia. Suami dia, anak dia semua pergi, tapi si isteri ni dia tak pergi. Nabi tanya, wahai ibu, kenapa tak pergi? Sedangkan orang lain semua pergi. Dia kata, kalau aku pergi juga tak ada siapa nak jaga. Siapa nak jaga kebun, binatang dia apa semua. Di Madinah ni kan mereka jenis orang yang bertani. Jadi kalau siapa pergi tak ada siapa nak jaga. Jadi Nabi kata tak apalah, kalau begitu nanti kalau ada peluang, pergilah buat umrah dalam bulan Ramadan, maka kamu akan dapat pahala seumpama kamu buat haji bersama dengan aku. Itu satu hadis yang lain pula. Jadi siapa-siapa, sebab tu tuan-tuan, digalakkanlah bagi bulan Ramadan ni, salah satu amalan sunat dan sunnah yang Nabi SAW suruh kita buat ialah kita melaksanakan umrah dalam bulan Ramadan. Sekali seumur hidup sekurang-kurangnya. Tapi memanglah pengalaman saya buat umrah bulan Ramadan ni tuan-tuan, rasa letih yang amat macam musim haji juga. Dia punya orang kata apa, aura dia tu lebih kurang macam kita buat haji juga. Dia punya letih, dia punya kepadatan manusia, halangan-halangan tu lebih kurang haji juga. Baik, itu dari sudut sunnah yang ke-8 ataupun sunat yang ke-8. Kemudian yang ke-9-nya tuan-tuan, memberi makan kepada orang yang berbuka. Disunatkan juga kita ni memberi makan kepada orang yang berbuka. Sekurang-kurangnya sebiji kurma. Kalau kita tak boleh bagi banyak pun tuan-tuan, sehari itu kita boleh buat satu amalan ni pun dah memadai. Bagi ke anak kita ke, bagi ke siapa ke, yang boleh kita lakukan sebagai satu amalan sunnah yang Nabi SAW galakkan kita buat. Kalau tak ada kurma pun kita bagi macam dulu orang tua-tua dulu kan, kita duk tukar-tukar kuih, hantar rumah ke rumah. Tapi lah ni budaya tu dah tak ada dah. Tapi budaya orang dulu-dulu tu nak menghidupkan sunnah ni lah. Dulu tak ada pasal Ramadan, jadi kalau kita nak bagi sama rasa, rumah-rumah ni dia buat berbeza-beza menu, jadi pakat tukar-tukar dapatlah rasa macam-macam. Dia tak bagi banyak pun, seketui dua ya. Jadi dengan amalan itu dia boleh mendatangkan satu amalan yang digalakkan oleh Nabi, iaitu memberi makan untuk orang yang berbuka. Itu satu amalan yang boleh kita lakukan tuan-tuan, untuk mengambil keberkatan Ramadan ni. Bulan lain tak ada, Ramadan ini. Kemudian yang last kali, yang ke-10, sunat yang ke-10 adalah berusaha mencari Lailatul Qadar. Berusaha mencari Lailatul Qadar. Salah satu usaha kita ialah berdoa. Berdoa moga kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tak ada doa, seumpama kita tidak ada usaha. So kalau boleh, salah satu amalan sunnah yang disunatkan kepada kita ialah kita berdoa moga bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita tak tahu bila nak berlaku ni tuan-tuan. Walaupun mungkin kita dah mungkin berjaga pengalaman dulu-dulu lah, tapi tak tahu bilakah berlaku. Ada orang yang dapat rasa, ada orang yang dapat, tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tak tahu. Kalau orang kata malam tadi Lailatul Qadar, tak ada apa pun bagi dia. Jadi maknanya ada sesuatu kelainan yang mungkin Allah Ta'ala beri bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari. So salah satu tanda kita mencari ialah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itu dalam arti kata sunnah tadi ni ialah berdoa. Maka salah satu doa yang kita nak kena doa juga dalam bulan Ramadan ni ialah mohon dipertemukan dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Itulah 10 perkara tuan-tuan yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lain, hanya khusus dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi mudah-mudahan dapatlah sama-sama kita amalkan yang tuan-tuan tulis-tulis itu. Tolonglah kita panjang-panjangkan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak bawa pen, mai dengar-dengar, benda perkara ni jangan-jangan kita dengar ni. Jadi kurang-kurangnya kita panjang-panjangkanlah dalam WhatsApp. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita hidupkan Ramadan kali ini dengan amalan-amalan sunat yang sunnahnya yang Nabi SAW galakkan untuk kita buat. Bukan Nabi suruh saja, tapi Nabi sendiri pun ada melakukannya dan para sahabat menghidupkannya dalam bulan-bulan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Sekadar itu dulu, wallahu alam. Aku qul hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.